Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada kali ini untuk meneruskan lagi PDPC kita Tasawuf Islam tingkatan 4. Dan hari ini insya-Allah kita akan mempelajari pelajaran 11 unit 2 adab pergaulan menurut Islam. Sebelum kita meneruskan PDPC kita pada kali ini, diharapkan pelajar-pelajar telah pun mempunyai buku kerja PDPC berfokus KSSM Tasawuf Islam tingkatan 4 dan buku teks Tasawuf Islam tingkatan 4. Untuk buku teks, pelajar boleh buka surat 113. Dan insya-Allah kita akan mempelajari dengan lebih detail mengenai dengan adab pergaulan menurut Islam. Manakala dalam buku PDPC, buku kerja PDPC berfokus KSSM tu, pelajar boleh buka muka surat 62. Tapi sebelum kita meneruskan PDPC kita, marilah sama-sama kita menonton video klip ni. Okey, sekarang pelajar boleh melihat video klip adab pergaulan dalam cara bergaul, ikhwan dan akhwat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu fil muamalati ibaha. Kaidah fikih mengatakan hukum asal muamalat, hubungan hablum minan nas itu boleh dan mubah. Illa bidalilin yuharrimu dzalik, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Apa saja yang diharamkan? Berkhalwat. Ini tidak diperbolehkan. Berdua-duaan. Dan berdua-duaan yang tidak diperbolehkan, perlu kita camkan, itu tidak setiap kondisi. Karena berkhalwat ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu di tempat tertutup atau tidak bisa dilihat oleh mata manusia, itu nggak boleh. Atau tempat terbuka tapi nggak ada siapa-siapa. Antum tempat terbuka tapi hutan Kalimantan, ya nggak boleh gitu loh. Karena nggak ada siapa-siapa di sana, bahaya. Adapun berkhalwat di tempat yang bisa dimonitor oleh mata manusia dan ada keperluan dan sesuai dengan keperluan, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari atau Muslim, Nabi SAW berkhalwat dengan seorang wanita fi sukakil Madinah, di jalan protokol kota Madinah. Artinya sukakil Madinah adalah jalan yang tidak pernah sepi dari pengguna jalan. Kalau bahasa kita protokol. Jadi dilihat, dan Nabi berdua-duaan dengan wanita tersebut dan tidak ada yang tahu apa isi pembicaraannya. Makanya Imam Bukhari menulis bab bolehnya berkhalwat jika bisa dilihat dan dipantau oleh manusia. Harus ada teman atau ada beramai-ramai, itu nggak ada masalah. Yang kedua, campur baur, ikhtilat gitu. Campur baur tuh benar-benar senggol-senggolan, terus apa? Ya campur baur lah. Kusut kayak benang kusut begitulah, itu diharamkan. Adapun kalau misalnya satu ruangan tetapi jelas gitu tidak bercampur baur, laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau baik ada hijab atau tidak ada hijab, insya Allah masih diperbolehkan. Sebagaimana Masjid Nabawi 15 abad yang lalu pun tidak ada hijab, tapi tidak ada campur baur seperti itu. Dan juga ketika Nabi tawaf itu juga tidak pakai hijab, tapi mereka tidak bercampur baur, krodit demikian. Dan ingat, bicara khususnya bagi wanita itu yang tegas, yang jelas. Fala takhda'na bil qaul. Allah berfirman, janganlah wanita memberikan suara yang syahdu, suara yang lembut, suara yang lemah, itu tidak diperbolehkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Ahzab 32 tadi, faqulna qaulan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang tegas. Jadi bicara dengan ikhwan atau bicara dengan laki-laki, bahasanya tegas dan seperlunya. Dan tidak perlu curhat-curhatan, kecuali kalau memang dia bisa kasih solusi. Dan jangan jadikan alasan dakwah ibadah sebagai pacaran terselubung. Saya tahu ada kasus setiap jam 3 malam dia BBM akhwat gitu loh, ingetin sholat tahajud. Ya, ada salah satu anak pondok dulu, jadi jam 3 malam BBM akhwat ingetin sholat tahajud, gitu aja sih. Tapi kan fitnah. Terus
saya bilang, kenapa Anda BBM akhwat ingin sholat tahajud, teman sekamar Anda nggak pernah Anda bangunin? Kan Anda tidur sama teman sekamar. Kalau mau bangunin sholat tahajud, bangunin aja teman sekamar Anda. Kenapa jauh-jauh ke sana? Jadi itu semua fitnah. Ingetin makan sahur, ingetin buka puasa. Ngapain diingetin buka puasa? Itu udah insting, orang kan buka puasa, nggak perlu diingetin lagi. Jadi wallahu ta'ala ini fitnah. Okey, seterusnya dalam Islam. Pertama, menjaga tutur kata supaya tidak menyakiti hati orang lain. Yang kedua, sentiasa berlaku adil dan ihsan terhadap semua manusia. Yang ketiga, menghormati dan tidak menghina orang lain. Yang keempat, bersangka baik kepada orang lain. Dan yang kelima, menjaga batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Dan seterusnya, menjaga batasan aurat. Aurat mesti dijaga walaupun sesama sejenis. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang terdapat dalam hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, hadis 40. Ini hadis yang ke-35 yang berbunyi, Ukhuwah dalam Islam. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu semua saling dengki mendengki. Jangan saling tekan menekan urusan jual beli atau tipu menipu. Jangan saling benci membenci. Jangan saling belakang membelakangi, yang tidak bertegur siapa. Janganlah sebahagian kamu menjual sesuatu atas jualan saudaranya. Jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Janganlah menzaliminya, janganlah mengecilkannya, janganlah mencercanya. Takwa itu di sini sambil baginda mengisyaratkan ke arah danda baginda. Baginda menyebutnya sebanyak 3 kali. Cukuplah dianggap seseorang itu mendapat keburukan apabila dia mencerca saudara Muslimnya. Setiap Muslim ke atas Muslim yang lain haram baginya darahnya, hartanya dan maruah dirinya. Riwayat Muslim. Hadis ini menekankan hubungan sesama Muslim. Semua perkara-perkara yang mungkin berlaku di antara kita dengan saudara Muslim kita, semua dilarang oleh Nabi SAW. Daripada hasad, daripada tipu dalam jual beli, daripada benci membenci, belakang membelakangi, tidak bertegur sapa, sampailah kepada bab muamalat, jangan jual atas jualan orang lain. Ini tuan-tuan boleh faham Macam mana jualan atas jualan orang lain? Kita jual barang, contohnya kita ada handphone, saya nak jual handphone, lalu saya kata handphone ni harganya RM1,000, saya nak jual. Lalu datanglah pembeli, kawan kita ni, dia kata baiklah saya setuju, saya nak beli dengan RM1,000 kan. Dia pun dah setuju, kita pun dah setuju. Dah nak bayar duit dah, katakan dah akad tu dah berlaku, cuma mungkin dah tak bayar duit lagi, kata pun dah bayar. Tiba-tiba datang orang lain, dia tengok nak jual berapa tu? 1,000. Saya beli 1,500, dia kata. Dia potong lain, dia nak beli dengan harga yang lebih. Apa hukumnya jual kepada orang yang nak beli 1,500? Oh, lagi untunglah ustaz kan. Ni 1,500 ni 1,000. Hukumnya haram. Tak boleh kita setelah kita bersetuju untuk menjual dan dia untuk membeli, kita tiba-tiba ada tawaran lain, kita pun pergi jual kepada orang lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah seseorang itu menjual sesuatu atas jualan saudaranya. Tak boleh. Tetapi kalau dalam masih lagi bincang, tengah tanya tepi kedai kain kan, tanya ni berapa sekaki, ni berapa semeter, ni berapa semeter dan sebagainya. Orang lain pun datang berapa semeter, masih lagi dalam tempoh kita panggil negotiation kan. Bincang-bincang lagi, duk tanya lagi, nak beli. Dia pun tak kata saya nak beli, kita pun tak kata saya nak jual lagi. Belum lagi. Itu tak ada masalah. Kita pergi pasar malam, orang jual rambutan, makcik dah jual, makcik yang bukan penjual biasa, tak harga pun kan. Nak beli, yang ni orang tanya berapa sekilo makcik? RM5. Yang ni mari berapa sekilo makcik? RM5 kan. Dia pun
Tak apa Haji, saya beli RM6. Orang tu tak cakap pun nak beli lagi. Kita bayar, tak ada masalah. Tapi kalau ada orang tu nak beli, dia kata, tak apa Cik, saya bagi saya sekilo, saya bayar RM5. Tengah-tengah bungkus, datang orang ni, apa tu Cik? Rambutan dah nak habis kan, tinggal itu je. Isteri kat rumah mengidam pula. Contohlah kan. Bagi saya lah, saya beli RM10, tak apa, saya bayar. Jadi macam mana? Orang tu pun nak rambutan juga, isteri dia mengidam juga kat rumah. Contohlah kan. Tak boleh lah. Orang yang nak beli berkeras tak bagi, tak boleh. Tapi kalau dia kata, dia pun tengok kat abang tu, tak apalah, saya pun tak kisah pun rambutan ni. Tapi abang nak sanggup bayar RM20, elok juga makcik dapat RM10. Dia redha. Melepaskan hak dia, tak apa. Itu. Ini hukum fiqah banyak ni, tapi tak boleh panjang sangat di sini. Baik. Kemudian Nabi kata, bila Nabi larang semua bentuk perbuatan yang terjadi, yang buruk di antara orang muslim dan muslim yang lain, Nabi sebut, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah saudara yang berukhuwah, at-taqwa hahuna. Maknanya hubungan baik kita dengan orang lain adalah bukti adanya takwa dalam diri. Takwa ni kadang-kadang kita tengok orang kuat salat, pergi masjid, tapi tak jaga hubungan dengan orang lain, itu tanda bahawa ada masalah dengan takwa. Takwa ini bukan semata-mata kita beribadat dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab takwa dalam hadis ini Nabi sebut selepas Nabi sebut tentang perkara-perkara yang mungkin berlaku yang buruk di antara hubungan sesama muslim. Maknanya takwa itu juga merujuk kepada akhlak kita sesama muslim yang lain. Kemudian yang bahagian kedua adalah berkenaan dengan larangan kita mencerca ataupun merendah-rendahkan muslim yang lain. Ini kita dah baca hadis yang awal, bahawa hak kita, maruah kita dipelihara oleh Islam. Maka jangan sesekali kita buat sesuatu yang boleh merendah-rendahkan saudara muslim kita yang lain. Wallahu a'lam. Rasulullah telah melarang kita daripada bahasa dengki, tipu menipu, benci membenci, berpaling muka ataupun membelakangi kawan lain, dan membeli atas atau menjual barang yang sedang dibeli atau dijual oleh orang lain. Dan Rasulullah juga berpesan supaya kita semua menjadi hamba yang bersaudara. Itu adab pergaulan. Mengapa Islam menggalakkan umatnya mengamalkan akhlak mulia dalam pergaulan? Pertama, untuk menjaga jiwa dan akhlak umat Islam dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, untuk dapat memelihara maruah diri, masyarakat dan negara. Dan yang ketiga, untuk mengelakkan daripada berlakunya maksiat dan perzinaan. Dan akhir sekali untuk seterusnya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya cara mengamalkan adab Islam dalam pergaulan. Yang pertama, sentiasa memberi salam ketika bertemu ataupun ketika meninggalkan sesuatu majlis. Sentiasa bercakap dengan menggunakan bahasa yang baik dan bersopan. Yang ketiga, sentiasa berbaik sangka pada diri sendiri serta orang lain. Dan keempat, sentiasa bersedia untuk menolong sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan. Ini cara mengamalkan adab pergaulan Islam. Apakah kesan buruk jika tidak mengamalkan adab Islam dalam pergaulan? Kesan buruk jika gagal mengamalkan adab Islam dalam pergaulan, pertama, akan melahirkan sebuah masyarakat yang saling mencurigai antara satu sama lain, akan berlakunya perbalahan dalam masyarakat, akan wujudnya masyarakat yang mementingkan diri sendiri, dan masyarakat akan menjadi porak-poranda. Itu kesan buruk jika gagal mengamalkan adab dalam pergaulan. Sementara kebaikan kita mengamalkan adab Islam dalam pergaulan ialah adab dalam pergaulan dapat mengangkat martabat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjadikan seseorang itu disukai oleh orang ramai. Dan yang ketiga, menghindarkan prasangka buruk dalam masyarakat. Dan akhir sekali dapat mewujudkan keharmonian dan keamanan
dalam kehidupan bermasyarakat. Ini antara kebaikan dan keburukan jika mengamalkan ataupun meninggalkan adat Islam dalam pergaulan. Okey, dan sebagai rumusan apa yang kita belajar hari ini ialah pertama, umat Islam mestilah berakhlak mulia dalam pergaulan untuk menjaga jiwa dan akhlak serta memelihara maruah diri masyarakat dan negara. Yang ketiga, pergaulan yang mahmudah dapat mengelakkan daripada berlakunya maksiat dan perzinaan, dan berakhlak mulia dalam pergaulan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk sebagai penilaian, saya akan masukkan link untuk latihan ni dalam komen di bawah. Jadi pelajar-pelajar bolehlah mendapatkan link tersebut. Tekan saja link tersebut di bawah. Jadi kita akan pelajar boleh menjawab soalan apabila tekan link di bawah komen. Dalam komen tu dia akan pergi kepada latihan tersebut. Itu saja untuk kali ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Apa yang buruk itu merupakan kelemahan diri saya. Saya minta maaf jika terdapat sebarang kesalahan dan kesilapan. Dan kita sudahi BBC kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Waqiah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.